Test. Alhamdulillah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alik betul, alik betul. Okey, insyaAllah ya. Alright, Okay. jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua penonton-penonton yang dikasihi sekalian. Terima kasih Tok Abbas sebab sudi bersama kita pada malam Syukur, ini. syukur. Alhamdulillah, syukurlah. Sembang, kita borak-borak santai-santai pada waktu malam yang ini mengisi ruang dan waktu bersama dengan keluarga. So kalau ada yang boleh orang kata share dia punya link tu, sila share ataupun yang boleh sekarang TV sekarang dah canggih tu abang. Daripada telefon dia boleh muncul dekat skrin TV. Betul. So silakan untuk dilihat, untuk disaksikan Satu keluarga. satu family. Tak jadi masalah. Sebab tu abang, topik kita malam ni menarik. Yang lepas kita bincangkan tentang wanita idaman lelaki, pujaan hati kandil. malam ni because respon dari public nakkan pula tak adil lah. takkan perempuan je yang nak kena tahu ni semua. So lelaki pun kena tahu lah juga. So malam ni tak apa, kita nak bawa topik yang menarik lah tak apa, iaitu lelaki yang menjadi idaman hati seorang wanita. Subhanallah. Allah. So sebelum kita pergi dengan jauh kita apa bagi yang baru jenguk, baru melihat dan sebagainya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jangan lupa share nanti kat ruang button yang komen tu nanti. Okay, so sila tekan link tu untuk join usahawan keluarga usahawan Tok Abah untuk tambah pendapatan dan sebagainya. InsyaAllah. Share apa rezeki yang ada tu insyaAllah. InsyaAllah. Baik Tok Abah, saya sukalah bertanya pada Tok, memandangkan Tok Abah ni lelaki idaman wanita. Dulu. Sekarang pun kan. So baik, bila kita sebut benda ni kan Tok Abah, kita kajian lapangan kita biasa bertemu dengan kita punya partisipan, punya audiens kita Tok Abah. Yang kebiasaannya ialah mereka pun tertanya-tanya bagaimana lelaki idaman yang sepatutnya yang mereka miliki. Subhanallah. Takkan kita kata kita lah kan. Walaupun je. Dan ada juga lelaki yang dia mencari-cari identiti hidup dia Tok Abah. Bagaimana aku ni nak cari jodoh untuk menjadikan diri aku ni merupakan antara lelaki yang menjadi idaman bagi setiap hati wanita. InsyaAllah. Tok Abah, persoalannya nak kita bincang ni Tok Abah, bagaimana Tok Abah untuk kita menjadikan kita ni sebagai lelaki ni Tok Abah yang menjadi idaman ataupun pujaan hati seorang wanita. Itulah, ini pun satu benda yang penting sangatlah ya, sebab kadang-kadang kita terlepas pandang ya, sebab benda ni dah terlampau biasa kan, jadi kita kadang terlepas pandang sampai ramai lelaki baik yang bujang ataupun yang tak berapa bujang dah terlupa ya, nak betulkan package diri supaya jadi idaman wanita insya-Allah ya. Sebab rupanya kalau nak cakap secara umum ya, secara umum yang paling banyak soalan yang kita tanya, apa yang kita dapat daripada orang ramai netizen, daripada peserta kursus, dia kata ya, sebenarnya ya, bila mereka Tok Abah tanya apa sebenarnya ciri yang kalau boleh suami you, begitulah dia kata kita bukannya harap sangat yang macam apa nama Zul Arifin ke, Aaron Aziz ke, Fatah Amin ke, Remy Ishak, siapa-siapalah ya, opa dari Korea ke, bukan. Kalau dapat alhamdulillah, tapi yang paling penting ni dia yang paling romantik, yang paling hebat ya, yang sanggup bangun malam buat susu anak, sanggup cebokkan anak bila pupu. Bila bang aja kan ramai suami anak buang ni, anak berak ni, anak berak, astagfirullahalazim ya. Kalau dengar je anak berak, okey jom mari abang yang buat ya, abang yang bersihkan, abang ni sayang, wow, ini dia suami yang sebenarnya idaman Melaya, idaman Malaysia, idaman dunia ya, yang sanggup cebokkan anak, yang mandikan anak, yang kata kalau anak demam dia letakkan cool fever cool fevernya, bagi ubatnya dan sebagainya ya. Sebab inilah ya antara kebanyakan sifat yang terlepas pandang, yang maaf kebanyakan laki-laki bukan tak nak buat, tapi tak nampak keperluan untuk buat. Aku tak nampak pun bapa aku buat macam itu. Ini dia. Itu sebabnya kadang-kadang kita terlepas pandang just because ya, kita tak ada contoh yang jadikannya. Dan dalam drama pun jaranglah ya, kecuali kalau macam itulah ya, kalau ada bapa tunggal ataupun kisah di mana dia dapat anak angkat, barulah nunjukkannya. Terus bila Tok Abah bercakap dengan penyanyi Nash ya, lagi Nash dia yang menjaga anak dia 2-3 orang dia daripada kecil sampailah ke dewasa, memang sebablah ya dia terangkan inilah dia
ciri-ciri lelaki idaman wanita yang sanggup berkorban. Artinya wanita tunggal, ibu tunggal, dia dapat menjalankan tanggungjawab lelaki dengan agak efisien. Ya, ibu tunggal anak 10, dia tak kahwin lagi pun, insya-Allah anak akan jadi orang. Tapi kalau lelaki tunggal, bapa tunggal yang anak 3-4 orang, amat berat menjalankan tanggungjawab seorang isteri, seorang ibu, ya, seorang yang dapat mempamerkan kasih sayang, ya, itu memang luar biasa. Itu sebabnya kita terpanggil untuk bincang ni, mudah-mudahan of course lah yang biasa tu of course lah yang Nabi pun dah sebut, yang Jamalia, Jamalika, yang apa nama, yang handsome, ya, yang berakhlak, yang kaya, keturunan bagus. Yang ramai ni, terutama dalam pandemik dulu. Allah, suami I ni tak boleh jadi imam punya. Tapi walaupun dia baca rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, bila tanya kenapa abang asyik Al-Ikhlas je, dia pun tunjuk satu hadis. Ada seorang sahabat, ya, dia ni hafiz, tetapi dia baca semua rakaat Al-Ikhlas. Bila orang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, imam kami ni dia hafiz, tetapi dia asyik baca Al-Ikhlas je. Nabi panggil dia, kenapa kau baca Al-Ikhlas je? Sebab aku amat cinta akan surah ini ya Rasulullah. Maka Nabi kata, teruskan. Dia pakai yang tu. Terus itu je, dia pakai tu. Agama tu kena lah. Ni hadis ni. Ni Nabi pun kata teruskan. Abang ikut sunnah. Bukannya abang tak nak belajar surah lain. Walaupun memang tak hafid. Itu dia. Tapi yang jadi imam ni sangatlah satu sifat yang memang didambakan oleh ramai wanita, walaupun tak terucap, ya, tapi ramai ucap. Tu ujung-ujung ni, ya, tolonglah jadi imam. Saya sejak kahwin dah 19 tahun, sekali pun dia tak nak jadi imam. Jadi imam solat Zuhur pun tak nak. Dia kata dia tak tahu apa nak baca doa lepas tu. Allah. Itu dia sebagai permulaan lah, ya, perkara yang pengalaman kita di lapangan, bila ialah orang bertanya apakah ciri-ciri lelaki idaman wanita yang kadang-kadang tak terucap, tak ada dalam buku pun. Baik, Tok Abbas sebut tadi, antaranya adalah memiliki sifat atau watak lelaki itu memiliki package yang lengkap. Ya. So, saya sangat bersetuju tu apa, sebab yelah, nak mencari kesempurnaan itu memang susah. Tetapi kita kena berusaha untuk paling kurang untuk memperlengkapkan diri kita tu Abang. Yes, kita memang takkan sempurna, tetapi insya-Allah kita cuba untuk memperbaiki diri kita agar kita pergi ke arah tersebut. Namun tak apa. Di antara lain lagi yang biasa menjadi keluhan di antara wanita-wanita yang ada kat luar sana, kalau kita lihat dan kita dengar rintihan mereka bershare masalah dan sebagainya, adalah berkaitan dengan isu lelaki yang dalam package dia tak apa nak lengkap bab tanggungjawab. So dari sudut dari sudut zahirnya, dari sudut batinnya, dari sudut kasih sayang dan sebagainya, tetapi dari sudut tanggungjawab di sini tu Abah yang kita dapat lihat. Kadang-kadang dia kata apa, suami saya tidur kat rumah, saya je yang bekerja. Subhanallah, right? So maksudnya di sini tu Abah, untuk orang kata mendambakan, menjadikan diri tersebut lelaki yang menjadi idaman wanita. Of course, antara garis yang saya nampak majoriti, bila saya survey, wanita akan meletakkan bahawa dalam bracket inginkan lelaki yang rasa dan lebih bertanggungjawab. Dia sebagai seorang pemimpin keluarga, maka dia bertindak sebagai seorang pemimpin, seorang ayah, seorang bapa, seorang suami kepada isteri, seperti yang Tok Abah katakan tadi, Tok Abah, sembahyang yang berjemaah itu paling simple. Kepimpinan dan tanggungjawab yang paling simple, Tok Abah. Betul. Ini 19 tahun berkahwin, 20 tahun kahwin sekali tak ada. Maksudnya di situ package tersebut tak berapa nampak nak lengkap. Betul. Jadi untuk lelaki-lelaki yang menonton dekat langsung dan Abang, mungkin malam ni jadi scary dah pula. Wow, adakah package syarat untuk menjadi lelaki yang mendapat wanita itu mesti jadi imam? Ini aku mau kadam lagi ni. Jadi Abang, kita nak melihat Abang, tanggungjawab. Kenapa agaknya orang perempuan selalu sangat berungut dan mengeluh bila mana dan risau serta takut berhadapan dengan lelaki-lelaki yang sering mengabaikan tanggungjawab. Betul lah, itu satu realiti yang sangat-sangat benar, sangat-sangat kritikal dan sangat-sangat bahaya sebenarnya. Ya, sebabnya ujung-ujung ni Tok dengar seorang ulama, ya, dia buat kajian di kalangan mahkamah syariah.
ya, apakah kes-kes dalam pandemik ya, dalam sepanjang 2020 dengan 2021 ni, setakat ni dia kata dia buat satu penemuan yang sangat memanjatkan Tok Abah. Tok Abah pun terperanjat ya, 85 hingga 90% kes perceraian ataupun bergaduh sampai nak bercerai sebab ya tidak ni mereka tak dapat nafkah ya. Suami terlupa nak bagi nafkah, termasuklah suami yang tak nak bekerja, malas bekerja, ponteng kerja, tukar-tukar kerja dan macam-macam alasan ya. Jadi now dah 85 to 90%. Itu tak apa dengan kalau 10 tahun yang lepas mungkin 5-10% lah punca perceraian ya, tak bagi nafkah ya. Tapi sekarang dah naik ke 85 hingga 90%. Yang dulu yang Tok Abah punya kajian ni 2018 dan sebelum tu 2 tahun lepas je ya, dia kata apa, 95% perceraian sebab suami atau isteri atau duanya tak jaga solat. Tapi sebenarnya ini lebih parah dari itu sebab rupanya ramai lelaki yang sepatutnya jadi idaman wanita ni, dia lupa satu suruhan Allah, peringatan Allah, ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki Allah kata jadikan untuk membimbing, memimpin, menjaga, mengawal ya. Kata tu menjadi imam lah kepada wanita dalam semua hal. Jadi itu yang kadang-kadang kita kan sangat sedih dan kita sebagai laki-laki memang rasa terpukul. Di sini ni dia. Jadi implikasi ataupun ibrah daripada isu ini ialah mintalah semua yang bertanggungjawab. Ya, Tuan Mufti ya, mereka yang bertanggungjawab, para ulama, para ustaz, tolonglah bincang balik apakah kurikulum kursus pra perkahwinan ya, yang patut diterapkan dan kalau boleh dalam 3 hari punya kursus tu tambunglah, jangan 3 hari. Dan ada satu sesi khas untuk lelaki saja. Untuk lelaki saja. Tok Abah biasa buat program untuk lelaki-lelaki. Walaupun suami isteri, tapi ada 1 jam untuk lelaki saja. Kita terangkan apakah tanggungjawab, apakah kelemahan-kelemahan kita yang kita tak nak orang perempuan dengar. Terlawak tengok, dia kena siku pula ni. Terlawak tengok anak. Tengok tu. Dia kena siku je. So Tok Abah punya alasan, kita nak beri satu tips, satu formula tentang bagaimana suami dapat menjalankan, memberi nafkah batin dengan cara lebih hebat. Wah, jadi yalah, okeylah orang perempuan yang nafkah batin kita ada cerita pun. Tapi yang kita cerita dalam 1 jam ialah ini dia yang memalukan kita kaum lelaki ya, nafkah pun tak kasih, tanggungjawab tak faham. Sebenarnya apa yang kita buat tu banyak yang salah. Ya, tanggungjawab seorang isteri melahirkan anak, melayan suami sebaik mungkin, melahirkan anak seramai mungkin, mendidik anak sebaik mungkin. Ni 3 asas peranan wanita, melayan suami sebaik mungkin. Ni tak termasuk memasak, mengemas rumah, ya cuci lantai. Ini tak termasuk. Kecuali kalau saya minta yang abang penat sangat ya, boleh tak yang tolong mop lantai, tolong cuci pinggan ya. Yes, boleh. Tapi sebenarnya itu semua patutnya tanggungjawab lelaki sebenarnya. Di samping mencari nafkah dan memberi nafkah. Ramai lelaki, isteri aku kerja lah, aku bagi dia kerja. Apa nak nafkah lagi? Aku dah bayar bil rumah. Dia tak tahu apakah maksud nafkah untuk isteri. Yang dia berikan tu bukan nafkah, itu keperluan. Itu keperluan rumah tangga. Ya, aku bagi hadiah masa birthday dia, aku bagi hadiah, ya Allah, dia punya mahal fridge dengan oven. Aku bagi baru punya. Hadiah untuk isteri. Kata gila, maaf. Gila betul. Itu bukan untuk isteri, itu untuk rumah. Keperluan isteri rumah bukan untuk isteri. Langsung tak sensitif. Sebab isteri aku suka masak. Aku belikan dia makrifah yang paling canggih. Ya, isteri aku terpaksa cuci baju semua. Dia tak tahu tanggungjawab tu. Aku belikan mesin yang canggih. Yang bukannya 5 kilo. Ni masuk 10 kilo boleh masuk. 10 kilo boleh masuk. Tilam boleh masuk washing machine. Punya bangga. Ini nampak masak ya. Nampak, maaf ya, kejahilan, kebabalan kita. Mana mungkin kita laki-laki ya jadi manusia yang jadi idaman para isteri di luar sana. Ini tak apa pesanan. Of course kita buat banyak kesilapan dalam kejahilan. Terus sekarang ilmu dah merata-rata. So kita beri ya pengetahuan kita. Jangan kata dia dulu pun sama macam kita, sekarang dia pula suruh buat. Bukan begitu. Sebab kita kena jadi suami ikut zamannya, didik anak ikut zamannya ya, jadi pemimpin ikut zamannya. So apa pun yang kita lakukan kena ikut zaman, sesuai dengan situasi kondisi, insya-Allah. Sebelum tu ada lagi yang lama yang dia lupa nak tu ya, lupa nak share satu, lupa nak join. Nak join kita punya kelab usahawan keluarga usahawan Tok Abah. Jadi ahli dulu ya, kita akan bimbing anda daripada zero to hero, insya-Allah. Itu insya-Allah dapat berikan nafkah pada isteri. Nafkah tambahan tu dia. Nafkah tambahan, that's right.
That's right. Okey Tok Abah. So nampak ramai dah komen dekat bawah tu semua bagi pandangan, respon semua. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak-banyak. Kalau tuan-tuan dan puan rasakan perbincangan kita ataupun topik yang kita sembang-sembang malam ni Tok Abah dapat memberikan manfaat, dapat memberikan kesedaran dan sebagainya kepada orang lain, kepada kawan-kawan dan sebagainya, sila sebar-sebarkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat keberkatan di atas perkongsian tersebut. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik Tok Abah. Ya. Kadang-kadang kita nak membetulkan Tok Abah satu hal atau satu perihal, persepsi ataupun salah faham di kalangan wanita-wanita tentang meletakkan lelaki idaman di dalam hati dan juga fikiran dia. Maklumlah, kalaulah aku berkahwin dengan Korean punya artis. Wah. Aduh, tahu kan. So maknanya jelah sometimes mereka meletakkan kebahagiaan itu yang membahagiakan atas sebab fizikal tu. That's right. That's right. Ketika dia maknanya antara Korea dan juga artis Korea dan artis Jawa, dia akan pilih Korea. Dia tak tahu Jawa tu world power kan. Itulah dia. So maksudnya apa? Ada juga perkara-perkara yang kita cuba untuk ketengahkan, iaitu bagaimana untuk kita membetulkan keadaan. Persepsi terutama bila kita lihat mutakhir ini Tok Abah, di kalangan anak-anak remaja, anak-anak muda, yang wanita pada hari ini yang seolah yang menggilai ataupun yang terlalu orang kata ekstrim terhadap sesuatu kelompok kumpulan artis tersebut, sampailah kita tak naklah perbuatan yang sanggup peluk dan sebagainya yang kata melanggani agama dan juga tata susila kita dan sebagainya. Sebab apa? Tersalah meletakkan lelaki idaman di dalam nilai dia. Nilai itu Tok Abah. Jadi benda-benda macam ni Tok Abah, kadang-kadang para wanita juga perlu Tok Abah. Benar kata orang, cinta itu buta. Kan? So tak kenal siapa. Yang penting tak apalah, saya boleh bahagia seumur hidup. Itulah. Jadi Tok Abah, bagaimana untuk kita guide para wanita-wanita yang menonton ataupun yang berada di luar sana, terutama yang golongan ibu-ibu yang mungkin boleh beri pendedahan, perkongsian dengan anak-anak remaja dan sebagainya, agar dia tidak meletakkan salah faham terhadap maksud lelaki yang sepatutnya menjadi idaman mereka dia. Ya. Itu satu isu yang penting lah ya. Tapi balik pada kalau dari soalan tadi tu, dari rentetan perbincangan kita, nampak sangat apa yang didambakan, didahagakan yang patut ada dalam masyarakat, terutamanya dalam itulah apa nama kata persediaan untuk masuk ke gerbang perkahwinan. Lebih kurang dalam 15 tahun lepas tak apa tulis buku ya, memasuki gerbang perkahwinan. Masih banyak fakta dalam dia masih relevan, iaitu kita kena betulkan paradigma kita bahawa nak mencari jodoh tak kisah siapalah ya. Sebenarnya saya pernah gurau-gurau ya, sambil gurau kita bercakap nak cari suami, tak apalah, carilah biar handsome, asalkan boleh jadi imam, asalkan boleh menyara hidup, dan asalkan apa nama kata bertanggungjawab. Biar handsome tak apa, handsome tu kalau ada tak apalah, you tak kisah. Macam saya bercakap dia, kalau kau tak ada buah apa-apa kat rumah, tak ada tembikai, tak ada mangga, musang king pun jadilah. Yang musang king pun tak apa. Jom, di sini nampak sangat bahawa orientasi remaja ataupun orang bujang ni, dia kadang dipengaruhi oleh keadaan semasa. Di sini kita kena bertanggungjawab. Semua orang termasuk Tabah ya, SBO bertanggungjawab, dan semualah para pimpinan agamawan di luar sana. Jom kita sama-sama betulkan ya, maaf ya, kejahilan yang ada dalam mereka. Pandai tapi mereka jahil tentang apa yang akan membawa mereka selamat di dunia, selamat di alam barzah, selamat di akhirat. Itu jadi satu kriteria yang sangat kritikal. Tapi dia itulah sebab seronok ya, tentang duniawi ni sampai terlupa. Sebab inilah penyakit akhir zaman, sabda Rasulullah SAW ya, al-wahan tadi yang terlampau hubud dunia. Jadi nak yang handsome, yang sedap mata memandang, tapi dia tak tahu implikasinya. Masa bercinta, masa nak dapat, seronok, handsome, aku akan bahagia kalau. Tapi baru kahwin seminggu demi, Allahu Akbar, baru tahu belang-belangnya, baru sengsara, baru nampak, betul lah. Ya, kena cari orang yang sayang Allah, tak tinggalkan agama, selamat aku, bahagia aku di dunia, bahagia aku di alam barzah, bahagia aku di alam akhirat. Ini satu kriteria yang kena dididik, bukan satu malam, bukan satu minggu, bukan setahun, tapi kena kempen berpanjangan sepanjang hayat. Ya, kita buat di Malaysia sebagai satu kata tu penambahbaikan apa yang sudah ada dalam kurikulum pendidikan kemasyarakatan. Jadi itu penting sangat, sebab ya akhirnya kita kena ingat juga
bahawa laki-laki yang patutnya jadi idaman wanita, ya, di samping ada faktor-faktor qurratu ayun, ya, manis luaran, sejuk mata memandang, dia kena juga ialah fahamlah romantiknya macam Nabi. Jangan ambil model opa ke apa ke, tapi macam Nabi romantik. Ya Allah, ya, kalau duduk dengan isteri, Nabi akan tarik isteri baring kat riba Nabi, masya-Allah. Nabi kalau makan suap menyuap, masya-Allah, ya. Kita tahu air tangan isteri merawat sakit suami, air tangan suami merawat sakit isteri. So kalau nak suap pasangan, suami yang romantik suap, jangan pakai sudu, jangan pakai chopstick, pakai tangan. Sebab air tangan kita ni ada enzim yang akan dengan izin Allah merawat, ya, emosi, sakit dan sebagainya, akan mengeluarkan dopamin untuk rasa rapat, mengeluarkan oksitosin untuk merangsang rasa cinta. Masya-Allah. Banyak, ya, sains, ya, tu apa orang sains. Jadi seronok bila kita faham apakah kesan bila tindak tanduk Nabi yang suap menyuap, yang beriba pasangan, yang peluk pasangan, ya, dan sebagainya, yang bertala'ub, bergurau senda dan dengan pasangan, ya, apa dia punya implikasi? Itu dia. Lelaki idaman wanita yang sewajarnya, ya. Of course kita kena ingat, ya, ramai suami yang kadang-kadang itulah tak bertanggungjawab. Jadi rupanya suami yang patut jadi idaman wanita, yang di samping ada faktor-faktor luaran yang positif, dia bertanggungjawab, boleh buat keputusan. Sebab rijalul qawwamuna, dah kahwin, nak apa ni bang? Ikut yang lah. Nak makan apa yang? Ikut yang lah. Kita buat apa tu yang anak? Ikut yang lah. Ini biasa. Dan ramai wanita komplain kat tu apa? Kamu pilih siapa? So, yalah, dia handsome, dia hot. Tapi bila dah ada anak sikit, ikut yang. Saya dah pening lah, semua ikut saya. Semua saya. Jadi, dia punya ibrah, pengajarannya, rupanya wanita mendamakan laki-laki yang boleh buat keputusan, yang pandai kata tu, yang tolak ansur, yang tak berkira, yang katanya, yang mampu bimbing wanita untuk selamat di dunia, ya, di alam barzah pun kena ingat, di alam akhirat insya-Allah, ya. Ini satu yang dan yang paling penting ini dia. Sebelum kita bincang yang lain, seorang lelaki yang dapat memperkasakan sifat-sifat kewanitaan. Dia pandai memujuk, dia pandai merangsang, dia pandai kata tu membimbing isterinya untuk jadi lebih baik. Sebab macam SBO cakap tadi, laki-laki tak sempurna, isteri tak sempurna. Tapi dua insan yang tidak sempurna Allah gabungkan untuk melengkapkan, untuk mendidik, untuk merangsang. Barulah betul. Di belakang kejayaan seorang wanita ada suami di sisinya. Kejayaan seorang lelaki ada seorang wanita di sisinya, atau dua tiga lah, ya, termasuk mak, nenek, makcik, ya. Dan di belakang anak-anak yang berjaya ada ibu bapa yang luar biasa, yang jadi model, yang jadi qudwah hasanah kepada anak-anak itu. Dan inilah dia patutnya jadi kata tu asas atau kriteria bagaimana nak memilih pasangan yang patutnya, ya. Dan of course bila Nabi, salah satu sifat Nabi yang jadi dambaan wanita ialah dia pandai punya kelakar, ya, tala'ub, pandai bergurau. Nabi ajak melari dengan Aisyah, ya. Nabi ajak mandi bersama, kelakar, ya. Nabi bergurau. Bila Ummu Salamah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, macam saya ni boleh tak masuk syurga?" Nabi gurau. La. Menangis macam itu. Gurau tu, tapi macam itu menangis, ya. Ummu Salamah umur 60-an masa itu. Rupanya yang Nabi nak sebut ialah semua wanita di syurga nanti semua, ia akan jadi, kalau wanita yang solehah akan jadi ketua bidadari, dan umur mereka sekitar 18. Jadi umur Ummu Salamah 60 tahun tak boleh masuk syurga dalam keadaan begitu, maksud Nabi. Gurau tu, tala'ub, gurau senda. Tapi wanita tu nangis. Tapi itulah dia, ibrahnya kena pandai gurau senda. Jangan buat isteri menangis pula macam Nabi. Nabi tu dia tak ada niat pun nak suruh isteri menangis, tapi Nabi gurau tu sangat cantik, sangat berkualiti, ya. Kita, dan yang paling penting, suami yang tidak ego. Sebab semua orang kata, alah, laki ego, tak boleh kena tegur, ya. Tak ada perkataan tasamu, ya, tidak berlapang dada. Tegur je sentap, tegur je muncung. So Tok Abah pesan kat diri Tok Abah dan semua, ya, lelaki dan para isteri pula, pujuklah, didiklah. Tok Abah ni banyak berubah sebab dah 44 tahun berumah tangga. So tiap-tiap hari Tok Mak akan dengan cara yang paling hikmah. Orang perempuan kan, dia suka kalau suaminya buat begini. Kalau masa duduk tengok berita, orang perempuan kan suka kalau suaminya letak tangan atas bahunya. Orang perempuan kan, ya, Fadilah Kamsah kata, ya, Menteri Agama kata, ya, Sayyidina Ali menyebut, Umar Al-Khattab menyebut, ya, Ustaz ni kata. So gunakan ikon-ikon ini untuk mendidik suami, ya, untuk berubah menjadi lelaki
idaman wanita. Subhanallah. So maksudnya Tok Abang, kalaulah lelaki tersebut berubah, subhanallah, wow, dia akan memberi satu implikasi yang besar. Satu rumah tangga. Rumah tangga di dunia. So apa yang menarik Tok Abang? Kalaulah wanita-wanita di luar sana menetapkan, memberikan satu garis panduan, ini adalah lelaki-lelaki idaman yang saya ingin miliki, subhanallah. Maksudnya apa Tok Abang? Maksudnya kalaulah semua lelaki membaca dan melihat semua garis panduan yang wanita-wanita keluarkan, maka tak mustahil lelaki akan menjadikan diri mereka mengikut garis panduan tersebut. Betul. Maka Betul. benarlah pepatah mengatakan tangan yang menghayun buayan boleh menggoncangkan dunia. Betul. Subhanallah. Betul. So pendek kata Tok Abang, kan, bila seorang lelaki tersebut dia tidak orang kata apa, dia bertanggungjawab kepada Allah, besar kemungkinan ada sedikit lopang-lopang dalam usaha dia mengabaikan tanggungjawab dia terhadap pasangan. Tetapi Tok Abang, yang apa yang kita dapat lihat, bila mana seorang lelaki tersebut mengabaikan tanggungjawab kepada Allah, confirm dia akan mengabaikan tanggungjawab kepada pasangannya ataupun keluarga. Ya, betul. 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 So, maksudnya apa yang Tok Abang sampaikan tadi memang benarlah. Kalau nak cari lelaki yang menjadi idaman di hati setiap wanita, carilah lelaki yang mana dia seorang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah, nascai asbab ketakutan dia kepada Allah, maka dia tidak akan mengabaikan tanggungjawab. Kerana apa? Kerana bimbang kelak dia akan dihisap di hadapan Allah kerana tanggungjawab tersebut. Itu sebab ujung-ujung ni pada dulu pun artis-artis wanita pun cari ustaz. Dia cari ustaz sebab dia tahu dia macam mana glamour pun di dunia, dia nak juga glamour di akhirat, ya. Tu je lah tu. Ramai. You tanya wanita macam mana pun, seksinya ke, rockernya ke, lelaki macam mana yang you nak, ya? Lelaki yang beriman, yang soleh. Sama juga lelaki-lelaki lah. Yang boleh jadi imam. Boleh membimbing saya. Of course. Semua orang. Habis macam-macam ni you kahwin dengan saudara baru. Itulah. Itu sebab saya pastikan dia kena belajar agama. Semacam cerita Marry Me Senorita. Dia syarat ya. Dia kata kalau nak kahwin, kamu kena belajar agama, kena jadi imam kan. So please marry me and teach me, help me. Kata lelaki tu, help me. Bantulah dia untuk jadi seorang lelaki yang soleh, yang mampu jadi imam. Itu sangat penting. Tapi itulah dia yang paling penting. Tolong jangan abaikan. Yes, kita manusia biasa, kita nak yang cantik, yang handsome, betul, yang hot, betul. Tapi jangan lupa, ya, sebab opposite kepada dunia ialah akhirat. Dan Tok Abang selalu cakap, jangan minta cawan, minta air. Minta air artinya ibarat minta akhirat. Barang siapa kejar akhirat, Allah pastikan dunia kejar kita. Jadi kalau wanita tu pun kejar akhirat, ya, of course lah, whatever you are doing, ya, lelaki-lelaki pun kejar akhirat, kita akan selamat dunia dan akhirat. Jangan minta cawan, ibarat dunia, minta air. Bila minta air akan dapat cawan, akan dapat lapiknya, akan dapat sudunya, ada minum. Dapat jak. Sampai dia punya anu pun ada. Dia punya uncang pun ada. Itulah dia tamsilnya. Baik, terima kasih Tok Abang. Terima kasih. Alhamdulillah kita dah menjaga waktu yang sepatutnya. Terima kasihlah kepada yang sudi menonton pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan topik-topik yang menarik selepas ini. Jangan lupa, klik button yang ada di ruang komen di bawah itu untuk join keluarga Tok Abang. Jika seandainya sahabat-sahabat semua nak tambah pendapatan, jana pendapatan yang lebih dan sebagainya, insyaAllah kata memperbaiki ekonomi di dalam keluarga tersebut, silakan jom bersahabat dengan keluarga usahawan Tok Abang, insyaAllah. Dan jangan lupa share apa yang kalian lihat pada malam ini di ruang Facebook kalian semua. Mudah-mudahan insyaAllah mendapat manfaat, dan sampainya manfaat ini kepada orang-orang yang mungkin tidak menonton pada malam ini, insyaAllah kalian juga akan mendapat manfaat daripada perkongsian ini tersebut. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi insyaAllah. Allah selamat.